Siapa yang buat laporan ni? Macam ni, Puan ikut kami ke pejabat SPRN dulu. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 17 yang akan tayang malam ini. Malam itu, angin bertiup perlahan di halaman banglo mewah milik Datuk Muzaffar. Di tepi kolam renang yang airnya tenang memantulkan cahaya lampu, berdiri Herlina. Dia menyandarkan tubuhnya pada tiang batu sambil mengenakan gaun tidur sutera hitam pekat, sehitam rancangan yang sedang bermain di fikirannya. Matanya liar memerhati sekeliling, memastikan tiada sesiapa yang menghidu perbuatannya. Fikirannya melayang kembali ke petang tadi di sebuah kafe berkaca yang menghadap panorama bandar yang sibuk. Di situ Herlina telah mengatur pertemuan rahasia dengan seorang lelaki upahan bernama Chris yang berkepala botak. Dengan penuh yakin, Herlina menyeluk beg tangan kulitnya lalu mengeluarkan sampul surat coklat tebal berisi wang tunai sebagai bayaran pendahuluan sebanyak RM1,000, manakala baki selebihnya hanya akan diberikan selepas tugasan selesai. Chris memandang wajah Herlina dengan riak serba salah kerana dia sebenarnya enggan terlibat dalam kes pembunuhan. Namun Herlina hanya melepaskan keluhan sinis, seolah-olah menganggap lelaki itu terlalu pengecut. Dia menegaskan bahawa dia bukan menyuruh Chris membunuh, sebaliknya hanya mahu Yasmin didiamkan. Apabila Chris mempersoalkan mengapa Herlina menyasarkan Yasmin dan bukannya musuh utamanya, Datin Sofia pandangan Herlina berubah tajam dan dingin. Baginya Yasmin tidak lebih daripada anjing suruhan bapanya yang sering mengganggu urusannya. Dia hanya mahu Yasmin digertak dengan apa jua cara asalkan wanita itu tidak lagi menjejakkan kaki ke pejabat. Walaupun takut dikesan polis, Chris akhirnya akur dengan arahan tersebut. Kembali ke realiti malam di tepi kolam, senyuman kemenangan Herlina terus lenyap apabila Sofia tiba-tiba muncul dari belakang dengan gaun merah jambu terang. Wajah Sofia jelas tegang, menyimpan kemarahan yang sudah lama dipendam akibat tindakan Herlina yang cuba menghancurkan keluarganya dengan memberitahu pernikahannya dengan Datuk Muzaffar kepada Bimah, ibunya. Herlina menyentuh lehernya sambil berpura-pura tenang sebelum melepaskan tawa kecil bernada sinis dan mengejek. Dengan angkuh, Herlina menyatakan bahawa dia hanya membantu menyampaikan perkara yang selama ini sukar diluahkan oleh Sofia sendiri. Walaupun Sofia menjerit melepaskan kemarahan dan memintanya jangan masuk campur, Herlina membalas dengan pandangan tajam. Dia mengingatkan Sofia bahawa mereka kini sudah menjadi sebahagian daripada keluarga yang sama. Sambil bertepuk tangan dengan gaya yang menjengkelkan, Herlina mengalu-alukan Sofia ke dalam keluarga tersebut. Dengan wajah yang dirapatkan, Herlina terus menunjukkan keegoannya dengan mencadangkan agar semua urusan Sofia dianggap sebagai urusan keluarga mereka demi sebuah keharmonian yang palsu. Tanpa diduga, dari sebalik koridor yang gelap, Datuk Muzaffar muncul hanya dengan mengenakan baju tidur berbelang. Beliau berdiri kaku menyaksikan pertelingkahan antara isteri dan menantunya itu. Kehadiran Datuk Muzaffar langsung tidak menghentikan ketegangan. Dalam sekelip mata keadaan menjadi tidak terkawal apabila pertengkaran mulut itu bertukar menjadi pergelutan fizikal. Dengan satu tolakan kuat oleh Sofia, tubuh Herlina melayang lalu terjatuh ke dalam kolam renang dengan bunyi percikan air yang kuat. Air kolam bergelora apabila Herlina terkapai-kapai di dalam air sambil menjerit meminta tolong dengan wajah penuh ketakutan. Namun Sofia hanya berdiri di tepi kolam dengan wajah dingin dan kosong tanpa sedikit pun rasa simpati. Di sudut lain, Datuk Muzaffar juga hanya memandang sepi menantunya, seolah-olah air kolam tersebut sedang membersihkan kekotoran Herlina. Sementara drama keluarga itu berlaku, di tempat lain Bimah sedang duduk di ruang tamu bersama Tiara. Sambil menghulurkan secawan minuman panas kepada ibunya, Tiara cuba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahawa walaupun tindakan Sofia berkahwin tanpa pengetahuan ibunya kelihatan salah, hubungan suami isteri Sofia tetap sah di sisi agama. Bimah hanya mampu mengeluh berat, menyedari bahawa segala keputusan rahsia Sofia selama ini sentiasa membawa pada akibat sikap anaknya yang gemar membuat keputusan sendiri tanpa memikirkan ahli keluarga lain.
Keesokan harinya, badai sebenar mula melanda Sofia apabila dia didatangi oleh dua pegawai SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, berpakaian rasmi ketika sedang berjalan di luar. Salah seorang daripada mereka menyerahkan sekeping dokumen rasmi kepadanya. Dengan tangan yang menggigil, Sofia meneliti dokumen tersebut sambil cuba bertanya siapakah pihak yang membuat laporan itu. Namun pegawai tersebut dengan tegas meminta Sofia mengikut mereka ke pejabat SPRM terlebih dahulu untuk siasatan lanjut. Wajah Sofia terus berubah pucat apabila siasatan rasuah mula menghancurkan empayar yang dibinanya selama ini. Berita penahanan Sofia serta pergolakan syarikat milik Datuk Muzaffar tersebar dengan pantas. Di pejabat utama, suasana menjadi sangat tegang apabila Haris meluru masuk ke bilik kerja papanya bersama Herlina dengan wajah merah padam. Haris mempertikaikan tindakan bapanya yang menarik balik pegangan sahamnya dengan nada suara yang tinggi. Datuk Muzaffar yang duduk di kerusi eksekutif hanya melepaskan keluhan berat. Dengan wajah yang kelihatan tua dan letih akibat beban masalah yang bertimpa-timpa, beliau menegaskan bahawa amaran telah diberikan sejak awal lagi. Haris semakin hilang kawalan lalu menjerit meminta penjelasan tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Di belakangnya, Herlina yang kini kembali tampil kemas tetapi menyimpan 1001 muslihat hanya berdiri membisu sambil memerhati pertelingkahan dua beranak itu. Haris langsung tidak menyedari bahawa dalang sebenar yang menghancurkan kepercayaan papanya sebenarnya sedang berdiri tepat di sebelahnya. Malam yang bermula dengan ugutan di tepi kolam kini bertukar menjadi perang terbuka yang bakal meruntuhkan seluruh legasi keluarga Datuk Muzaffar. Kesemua mereka kini terperangkap dalam sangkar emas yang dibina daripada penipuan, kerakusan dan dendam yang tidak pernah berakhir.